أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam ni Allah panjangkan umur kita lagi. Alhamdulillah. Dan malam ni juga Allah masih lagi kurniakan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Dan berdoa dah selalu agar Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat iman dan juga nikmat Islam sampailah kita bertemu Allah Azza wa Jalla satu masa nanti yang mana tidak ada seorang pun yang akan terlepas. Ingatlah, fahamlah, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati dan meninggalkan dunia ini. Dan kita beriman dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghadan. Sesungguhnya kamu wahai hamba Allah, la tadri, tidak akan pernah mengetahui, masmuka ghadan, sama ada esok kamu masih hidup ataupun telah mati. Dan Nabi juga menyebut di dalam surah Luqman ayat yang ke-34, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah mengetahui manusia itu bi ayyin ardin tamut. Bi ayyi ardin tamut. Apa maksud bi ayyi ardin tamut? Manusia tidak akan mengetahui bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia akan mati. Boleh jadi dia duduk di membawa kudung, matinya nanti di Melaka. Jadi itu kesudahan kehidupan dunia. Kita tak tahu mati di mana, kita tak tahu mati itu bila. Jadi selalu dah berdoa kepada Allah agar Allah kekalkan nikmat iman, Allah kekalkan nikmat Islam sampai kita mati bertemu Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi membawa kudung, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihat no semua? Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin, muslimat, jangan lupa niat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Mudah-mudahan keberadaan kita malam ni dalam rumah Allah diambil timbangan amal kebaikan untuk layak dapat rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah kita layak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beriman, berpegang dengan sabda Nabi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalan alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahun Muslim.
Tidaklah berkumpul sesuatu kaum itu seperti mana hak kita dah buat macam ni. Di dalam rumah Allah. Tidaklah berkumpul sesuatu kaum itu di dalam rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa narz'a alaihimus sakinah. Yang mana mereka berkumpul tu bukan berkumpul saja, berkumpul untuk menuntut ilmu macam tuan-tuan dah buatlah ni. Melainkan apa yang dapat, insya-Allah, kalau inilah janji Nabi kepada orang yang berkumpul dalam rumah Allah, dia dapat 4 benda yang selalu kita sebut. Sakinah, rahmah, haffatumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tenang dunia dan akhirat. Rahmat, yang keduanya rahmat untuk masuk ke dalam syurga Allah, kunci dia adalah rahmat Allah. Dan yang ketiga, duduk dalam rumah Allah macam tuan-tuan dah buatlah ni, didoakan oleh para malaikat sampai habis majlis. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut nama seorang-seorang yang berada hari ini, sehingga mana nama kita semua dikenali oleh sekalian makhluk yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah orang yang datang ke rumah Allah. Kita akan tengok pada hadis yang ke-33 dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Hadis yang ke-33. Saya tak boleh nak bak muka surat berapa sebab kitab tuan-tuan kitab cetakan baru. Tak sama cetakan lama ni. Tapi tengok hadis yang ke-33 yang tajuk dia Islam nama saja. Boleh? Noh, jelas dah. Baik, kita tengok hadis ni. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuh. Diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Yushiku tu maksud dia hampir tiba masa tu. Hampir tiba masa ayati yang akan datang ala nas ke atas manusia. Zamanun, satu zaman. Tuan-tuan, hadis ni Nabi habaq pasti berlaku. Dan mau tak mau tuan-tuan, kita mengakui yang ianya sedang berlaku sekarang. Apa dia tuan-tuan? Nabi kata akan tiba satu masa menimpa manusia itu, yang mana zaman itu zaman yang mana la yabqa minal Islam illa ismuhu. Islam tak ada apa lagi pada Islam itu melainkan hanya pada nama saja Islam. Islam ni tinggal nama aja. Tinggal tang IC dia aja. Tinggal tang nama dia Islam. Apakah yang dikatakan dengan la yabqa minal Islam illa ismuhu? Yang pertamanya, akhlak tak macam Islam lagi. Akhlak tak macam orang Islam lagi. Yang keduanya, kehidupan seharian tak macam orang Islam lagi. Dan yang ketiganya, pemakaian tak macam orang Islam. Mudah kata, sepanjang kehidupan harian dia tak nampak macam orang Islam, tapi dia sabit kita kata dia Islam tu sebab nama dia Islam. Nama dia Ahmad, nama dia Kamarudin, nama Islam. Tapi perangai ni wal'iyazubillah, satu apa pun tak macam Islam. Dan sekarang ni kita tak boleh nak nafi benda ni berlaku. Kok mana pun benda ni pasti akan berlaku. Cumanya masa tu tak tahu bila, dan tapi bila kita dibaca kitab ni, kita mengaji, kita faham sekarang sedang berlaku apa yang Nabi sebut. Berapa ramai manusia yang hidup mereka rasa macam kehidupan kalau berlandaskan Islam ni satu kehidupan yang ketinggalan zaman. Ada
Ramainya orang Islam zaman ni, sebahagian orang Islam yang mana kalau dia kata kalau ikut ajaran Islam rasa macam ketinggalan zaman, outdated. Zaman dulu-dulu punya. Contoh tuan-tuan, contoh kita ambil dari segi pemakaian sudahlah. Kalau pakai hat labuh-labuh, pakai hat besar-besar, dia kata bukan zaman lah ni nak pakai lagu tu dah. Zaman lah ni kena pakai kalau boleh baju kurta pun kena slim fit. Tak salah nah, saya bang, tak salah. Seluar pun seluar kena slim fit. Hatta sampai ke jubah perempuan sekalipun nak ikut trend punya pasal. Sampai ke menutup aurat, pakai tudung. Trend, ikut artis balut kepala serupa sarang tebuan pun ikut. Janji ikut trend. Lah ni trend pula pakai tudung, lepas tu pakai subang bagi nampak sikit telinga ni keluar sikit bubuh subang. Pasal tuan-tuan? Yang tu bukan menutup aurat, yang tu membungkus aurat. Dia ikut trend. Makan lah ni jangan tanya tuan-tuan, halal dan thayyiban letak belakang dah. Asalkan makanan itu viral, itu yang paling utama. Orang kita lah ni, umat Islam lah ni paling gila adalah benda ataupun makanan yang viral. Pilah tuan-tuan buka dalam Facebook ke, Instagram ke, YouTube ke, Twitter ke, TikTok ke, apa-apa yang viral, terutamanya berkenaan makanan, pasti diserbu oleh manusia. Hatta walaupun kedai tu tak tahu kesahihan dan halal dan haram, orang remat sobat tu je tuan-tuan. Tak payah lari jauh, Penang cukup tuan-tuan. Penang cukup. Tuan-tuan pergi lalu tu, belah Penang tu. Kan? Kedai hak kita tengok yang buat tu, ayak kau yang buat makanan tu bukan Islam sekalipun, tengok orang batak lagu mana. Kan kalau kita lalu kok saya sebut tu ya, sebab kita orang Penang, kok Johor Rasta tu, tuan-tuan pergi lalu tu. Tuan-tuan tengok nalamnya, orang duk batak nak minum ayak tu. Tuan-tuan tengok yang buat dia orang Islam ke? Tapi sebab apa ramai ke orang buat? Ramai ke orang minum? Ramai ke orang makan? Sebab benda tu viral. Kalau viral tu benda tu halal dan thayyiban, tak ada masalah, buatlah makan lah. Macam baru-baru ni saya kuliah subuh hari Jumaat yang 16 September di Masjid Aceh Kebun Lama. Masjid Aceh Kebun Lama di Penang. Habis tu Haji Karsa tu kata, jom ustaz kita perkenal roti canai. Kita baru nak mula diet, tapi kita tak mau tolak lah. Kan hajat orang, bukan tak mau tolak sebab dia kata roti canai gemas serut, kita pun on lah. Kalau dia kata roti canai hak biasa-biasa, kita pun nak pergi. Dia kata gemas serut, jom ustaz. Pergi lalu. Tuan-tuan, hari Jumaat masa tu 7.10 pagi. Tu dah batok. No. Saya kata, main mana? Saya nak masuk ke flat, nak parking dalam tu. Saya buka tingkap. Kau main mana? Main Selangor. Tu dia. Saya kata tak cemuih ke makan roti canai? Kan cemuih tu apa? Oh tak jemu ke? Kan dia tanya balik, cemuih tu apa? Tak jemu ke? Oh yang ni viral. Roti canai paling bida'ah dalam dunia hak tu. Roti canai bubuh kuah dalca, dia bubuh kuah daging empar sikit, bubuh telur mata, bubuh cheese, bubuh bawang. Tu bida'ah dolalah. Kan? Tapi sedap betul tu. Memang sedap pun tu viral tu tuan-tuan. Nak kata viral ni orang beratok tuan-tuan. Tak apalah hak tu memang tokek dia tu memang mamu tu memang mamu yang beragama Islam. Orang kata memang mamu tu tuan-tuan. Kuliah saya tak pernah miss. Kita tahu. Dia jemaah kita di Masjid Aceh. Kita tahulah cara dia buat apa halal. Orang Islam kok mana pun baca bismillah dan sebagainya. At least dia jaga juga dari segi etika penyediaan makanan. Tak apalah. Ni hak viral yang kita tahu. Oh jelas. Bukan kita tosok pikir tentang halal haram. Pikir tuan yang buat tu cukup lah. Tambah-tambah tuan tu bukan Islam lah. Duk pikir. Tak apalah ustaz. Dia masak ustaz. Benda yang halal je lah. Betul lah benda halal. Saya dalam macam tu kita kena cari yang thayyiban. Dari segi alatan yang dia pakai. Pekakah alat tapuk yang dia pakai. Kan betul lah dia buat ayak je pun, tapi tangan dia tu tangan basuhan macam mana? Macam-macam. Kalau kita kena fikir macam-macam ni.
kan penyediaan dia, perkakas dia sebagainya. Kita ni asal sedap kat tekak je. Itulah trend zaman lah. Tak fikir dah. Bangga pula lepas tu ambil gambar, tayang, bubuh dalam Twitter, IG, hashtag ais. Contoh-contoh lah nama dah. Nasib baik tak terlepas. Ayat viral di Penang, bubuh macam tu. Bubuh kan, cendol sedap kan. Contoh cendol. Nak sedap pergi maklum cukup lah, sedap dah kan. Kita ni pergi maklum, sedap tak sangka dah. Tak pun pergi depan sekolah Syekh Mawang kan, depan sekolah Syekh Mawang tu pun sedap tak sangka dah. Nak sedap tahu mana sangat lagi cendol ni. Habis kuat lah ni bid'ah dia bubuh cheese. Orang kita lagu tu dah ni, apa benda pun nak bubuh cheese kan. Sampai ke Maggi pun bubuh cheese, bubuh kan, sebab benda baru masuk Malaysia. Baik yang tu. Jadi orang tak fikir dah, ni yang dikatakan Islam. Tu tak kira dari segi pemakaian lagi. Tuan-tuan tengok bagaimana pemakaian. Malahan ikut trend budaya barat. Bukan tak tahu bila kita sentuh berkenaan dengan aurat ni dia balas tak. Ustaz, kami tak pakai tudung, tak semestinya, kami ni tak baik. Betul. Tapi mana boleh hang mengaku kata hang tak pakai tudung tapi hang baik? Contoh, saya baik dengan mak saya, hang hormat. Betul, hang hormat dengan mak hang apa semua. Tapi hang telah langgar satu perintah Allah. Macam mana hang boleh kata hang baik? Clear tak? Jelas tak tuan-tuan? Hang kata, saya ni tak pakai tudung tapi saya ni baik tau Ustaz. Macam mana hang boleh kata hang baik? Sedangkan terang-terang hang melakukan dosa pada Allah ni secara terbuka. Allah yang pakai tudung tu bukannya baik sangat pun. Betul. At least dia buat satu benda yang Allah Ta'ala suruh. Hang ni secara terang-terang hang melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang. Orang kita suka compare lagu tu. Saya walaupun tak pakai tudung tapi saya semayang. Jangan campur aduk dengan semayang. Semayang satu arahan yang lain, tudung satu arahan yang lain. Dua arahan kewajipan yang berbeza tapi kok mana pun kena buat. Duduk banding, kira buat ni, yang ni tak payah buat. Mana boleh lagu tu? Tuan-tuan. Itu yang dikatakan Islam, yang hanya tinggal nama saja Islam. Yang paling tak tahan kehidupan dia sendiri. Dia rasa beban kalau ikut Islam. Islam ni leceh. Bulan puasa Ramadan nak kena puasa. Mai satu masa sekali nak kena buat zakat. Mai bulan Zulhijjah nak kena pergi buat haji. Leceh betul ya. Yang perempuan pula kata apa? Lecehnya nak kena pakai tudung apa semua ni. Hangat lah ni, dah musim panas. Itu yang dikatakan umat akhir zaman. Yang Islam hanya tinggal nama Islam. Dan Nabi sambung lagi, wala yabqa minal Quran illa rasmuh. Yang mana Quran itu tidak tinggal apa lagi melainkan hanya penulisan dia sahaja. Ni selalu kita sebut ni. Ni kerap kita sebut. Tambah-tambah kita mengaji kitab Ta'zimul Quran pada minggu yang pertama, Rabu minggu yang pertama. Ni betul. Tuan-tuan, Quran tu ataupun kita namakan dengan mushaf. Mushaf diberi nama bermula pada zaman ataupun diberi nama mushaf itu diambil pandangan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau pergi di Indonesia, Quran tu apa? Suwabak. Kan dia panggil mushaf. Tak apalah, yang penting fahamlah kalam Allah Taala tu Quran tu. Nabi kata apa? Akhir zaman nanti sampai satu masa Quran itu hanya tinggal penulisan dia saja. Yang ni realiti tuan-tuan. Yang mana saya buat main itu data yang dikeluarkan oleh JPN Negeri Pulau Pinang. Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Saya dalam konteks tuan-tuan, saya kerja sebagai seorang cikgu. Pagi saya mengajar SK Sungai Puyu, betul tuan-tuan pun tahu. So saya kempen kat tuan-tuan, Sabtu ni main sekolah saya. Sekolah saya ada buat program kayuhan sayangi Malaysia. Kayuhan 15 km adalah jual mi, celup apa semua macam-macam lah. Orden apa, tuan-tuan main lah. Kokok nak buat anak-anak apa main. Ada istana apa? Istana angin. Dia tak panggil istana angin, dia panggil istana kembung. Ikut mereka lah nak buat apa pun. Kan? Yang tu, tuan-tuan main. Baik. Bila saya duduk dalam bidang sekolah ni tuan-tuan, kita akan ada data-data yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Tuan-tuan, betapa kritikalnya
Saya tak ambil banyak. SPU, Seberang Perai Utara. Budak SPM yang tidak boleh langsung membaca Al-Quran hampir 400 orang. Tuan-tuan boleh bayang tak? 400 orang tak boleh baca Quran. Budak SPM. Boleh bayang tak lagi mereka 2 tahun, 3 tahun lagi mereka nak jadi ketua keluarga, nak menikah. Lah ni kira duk angkut markah dah sakan dah tu, umur 17, 18 tu. Duk naik motor, kata pergi Bagan lah, RR lah, mana semua teruk dia pergi. Lagi 2-3 tahun tu jadi suami tu. Tuan-tuan bayangkan suami yang basic Quran tak ada langsung. Sebab tu tuan-tuan, saya bila masuk di tempat masjid-masjid, antara saya tengok jadual, contoh jadual tuan-tuan tu jadual kuliah. Saya akan tengok dia ada Quran. Bila saya main masjid ni untuk kali pertama tuan-tuan, saya tengok jadual Quran. Tak ada, tapi ada Haji Bakar belakang tu. Okey, tak apa. So ada tok guru juga mengajar Quran. It's okay. Sungguh cakap tuan-tuan, kadang-kadang kita nak mengaji ni, kuliah kitab macam-macam. Tamyiul Ghafilin lah, apa kitab apa yang besar-besar lah. Al-Um besar sangat tu. Kan? Tafsir Quran dan sebagainya. Tapi apa saya siap, basic pengenalan tentang Quran, bacaan Quran wajib ada di setiap masjid. Yang tu paling utama lah, kelas pengajian Quran. Sebab apa? Orang pun ni tak minat nak baca Quran. Sebab apa tak minat? Dia rasa macam tak apa, tak erti pun tak apa. Dia sangat berlaku tu sekarang. Dan tuan-tuan tahu tak, umat Islam akhir zaman ni, sebahagian mereka menganggap nak cari Quran waktu bila? Cari Quran ni hanya waktu terdesak je. Contoh waktu terdesak macam mana kita selalu sebut, bila mak ayah dah nak mati, mak ayah sakit lantar di hospital, tak buat atas katil kat rumah, nazak, baru hegeh-hegeh. Ni kasar sikit ni. Baru hegeh-hegeh nak ambil Quran, cari baca. Sungguh cakap, anak nak masuk universiti, anak nak masuk apa kerja, baru dapat kerja apa, baru kalut nak cari Quran. Tu nasib baik dulu Allah hantar Covid. 2 tahun Allah hantar Covid. Bermula Mac 2020 lah. Paling kita punya lockdown Mac 2020 kalau tak salah saya lah. Tuan-tuan tengok bagus tak Covid ni? Bukan bagus. Nak habang hikmah main Covid ni, TV pun buat baca Quran tu. Betul tak? Buka lah TV 1 ke, TV 2 ke, TV 3. Waktu mula-mula lockdown tu, buka TV terkejut. Fatihah, lepas tu Yasin. Woi. Jarang-jarang berlaku. Lah ni pergi mana habis? Mana pergi Fatihah dengan Yasin tu, mana pergi? Dulu boleh kata tuan-tuan, setiap masa Fatihah, Yasin, lepas tu doa. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Sampai kita pun hafal, anak-anak pun hafal. Sebab apa? Tengok ke TV tu. Lah ni habis, haram, tak ada dah. Covid balik, Quran pun balik sekali. Tu dia lah pada pupuk TV ni. Nilai pula ni. Dah sungguh tuan-tuan. Nampak sangat hang cari Quran ni waktu terdesak. Walhal Quran ni sepatutnya dijadikan rakan karib sampai mati. Benda pahala yang simple tapi besar. 1 huruf bayar 10. Mana boleh mau cari lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup. Sadaqallahul Azim. Bismillah saja dah 19 huruf tang situ dah. Boleh 190 pahala. Tambah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Campur main kat 30 dah. 30 tak nak 10, 300. Kalau Allah tunjukkan zahir 300 itu melalui duit ringgit tuan-tuan, celapak pakai cari Quran habis. Baca-baca tu dah tengok poket, nahai 300. iPhone baru 14 baru keluar 6,000. At least kita kena baca kurang-kurang 600 huruf lah. Baca qul Allah. Balas 3 kali, qul a'udzu birabbin nas balas 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq balas 3 kali. Settle iPhone 14 Pro Max. Bukan macam nan 13 tu. 13 Pro Max. Ni 14 terus. Tapi Allah tak zahirkan lagu tu. Sebab tak zahirkan lagu tu dah nak tengok kita ni setara mana iman kita. Macam kita selalu sebut tuan-tuan, kita ni bukan tak tahu benda tu banyak pahala, tahu.
Tapi setara mana keyakinan? Okey, saya bagi contoh lagi. Nampak tabung tuan? Sebelah mamu kita tu kan? Tabung. Kita tahu kan, bubuh satu Allah bayar 700 kali ganda, betul ya? Tak pun tabung sebelah tu. Tu, halus comel ya. Bubuh satu, tak kira lah satu apa 10 ke 100 ke 200 ke, tapi kok mana pun Allah bayar balik 700 kali ganda. Ini Allah sebut dalam Quran surah Baqarah ayat 261. Malahan Allah balas, Allah kata apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh bagi lebih pada tu. Okey, kita bukan tak tahu kan? Semua mengaji benda tu dari kecil sampai ketua tahu benda tu. Yakin tak? Yang tu je nak tanya. Yakin ke tak? Ish. Duit dalam poket pun ngam ni. Kan takkan nak bubuh 50. Oh, masjid duit banyak tak apa, RM1 cukup lah. Kan duit banyak dah masjid, nampak. Hang pi makan viral, makanan viral, makan hari ni esok jadi tai. Hang boleh faham tak? Makan hari ni esok jadi tai, keluar. Maggi bodoh tuan-tuan. Viral punya pasal dia bubuh cheese sikit, jadi semangkuk tu jadi RM15. Walhai balik buat kat rumah tuan-tuan, model makan RM1.5. Viral macam saya viral RM15 pun tak berasa. Handphone baru keluar launch, iPhone baru keluar 14. Esok keluar malam ni buat qiyamulai depan kedai. Buat qiyamulai boleh faham tak? Malam ni tidur depan kedai tu. Kan yang berlaku di Singapura ke? Yang orang Malaysia juga menjadi pembeli yang pertama. Tidur di kedai. Kedai tak buka di lena. Oi. Tuan-tuan, hak tu tak berasa banyak. Walaupun kena bawa keluar 6,000, tak berasa banyak. Suruh cakap. Dia beza tak? Kita bawa keluar 200 bubuh tabung masjid. Ni saya tengok dari saya ni. Bubuh 200 bubuh dalam tabung masjid berbanding bawa keluar 200 tukar rim kereta. Beza tak rasa? Beza rasa. Tukar rim kereta 1,000 pun tak berasa banyak. Sebab oh Ustaz nampak lah tu, kalau dia naik Mario kan naik bubuh 200. Ish, pasal apa kubuh banyak sangat kan masjid tadi ya? Dan rasa menyesal. Sebab benda tu tak nampak. Hak yang buat tukang apa rim ke, beli iPhone ke, beli apa ke, renovate dapur 80,000 ke, benda tu benda nampak. Bila nampak dia syok, oh seronoknya tengok dapur baru. Tengok dapur baru renovate 80,000, dah lah beli food panda juga. Makan kat luar juga, tak ada masalah lah. Kan? Boleh tengok dapur cantik. Tapi seronok, puas rasa. Walak banyak puas sebab nampak depan mata. Walhal sedekah ni lagi banyak, 700 kali ganda. Tak ada dah pelaburan gila lagu tu, tak ada dah, pergi cari dah mana-mana pun. Tuan-tuan masuk pelaburan emas ke, pelaburan apa tak handsome tak apa tapi kaya ke, masuklah dengan dia ke. Mana ada 700 kali ganda? Tak ada dah. Dengan Allah Ta'ala saja lebih lagu tu. Boleh kita dapat lagu tu. Tapi sebab benda tu tak nampak. Bila tak nampak ni, bahasa Penang kita kata apa? Tak sur nak buat. Tu yang kata setara mana keyakinan dia. Sama juga dengan Quran ni tuan-tuan. Sebab apa orang tak membaca walhal satu huruf Allah bagi 10 kali ganda pahala, 10 hasanat, 10 kebaikan. Kita takkan baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin Sadaqallahul Azim. Tak pernah buat lagu tu betul tak? Yasin pun kita baca dapat 20. Tambah dengan Bismillah tadi 19, 190. Dah dekat 210 pahala kita dapat. Tapi tak nampak. Itu je masalah dia. Kan? Sebab tu benda yakin ni, buka Quran awal-awal lagi kita jumpa dah. Betul tak? Buka Quran awal-awal lagi kita jumpa Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan benda ghaib, tak nampak. Itu je faham. Jadi bila tak nampak, akhir zaman dia main dengan hiburan dunia, main dengan kehidupan yang melalaikan. Sampai Nabi kata apa? Ibadah fil harji ka hijrati ilayya. Nabi kata ibadah waktu huru-hara ibarat hijrah kepadaku. Huru-hara tu bukan kata perang. Tak, huru-hara tu kita sekarang diuji,
diasak dengan kehidupan dunia yang melalaikan. Semayang okey, semayang macam biasa juga. Tapi bila main dengan dunia ni pasal semayang kita hold sat, delay sat, pitak belakang. Dia tak se-excited macam mana kita buat benda dunia. Saya bagi contoh. Khutbah Jumaat, masjid Membawa Kudung start bagi apa? 1:30 lah. Kan 1:30. Sebelum start 1:30 tuan-tuan, agak-agak masjid penuh tak? Ikhlas cakap lah, mana masjid pun sama, takkan penuh. Sagi tengah khutbah sagi, seorang baru duduk masuk main seorang. Kadang-kadang duduk luang balut rokok, dono lagi cabut, duduk atas kursi dia balut. Kita duduk ittaqullah tang atas, dia duduk balut. Kan kita khotib ni mata liak mata. Kan jenis saja jenis tamu saya khutbah tak pakai teks tak. Saya akan ambil tajuk, okey, contoh Jabatan Agama Islam bagi tajuk ni, saya ambil tajuk, tengok point, saya akan bagi secara spontan aku tu. Mata ni akan tengok kok setelah tingkap. Ish dalam hati, aku tengah khutbah, dia tengah duk makan pisang tang luar. Tadi tak mau makan pisang awal. Tu tak apa lagi. Tapi nak masuk khutbah kedua, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru mai masuk cik. Assalamualaikum. Tumpang lalu. Oi, mai lambat nak langkah kepala orang. Sebab apa mai lambat? Urusan dunia. Tuan-tuan tengok, JDT lawan Terengganu. Final Piala FA. Game start pukul 9. Okey, pukul 9. Betul ya, pukul 9. Tuan-tuan tengok dia pun masuk stadium ke apa? Pukul 4 beratung dah. Ya Rob. Pukul 4 beratung dah. Tu yang kata benda dunia. Tu yang Nabi kata, al-ibadatu fil harji kahijrati ilayya. Ibadah waktu zaman huru-hara ni bukan sebab perang. Kita berlawan dengan nafsu, berlawan dengan kehidupan dunia. Contoh Quran, kita kait dengan Quran. Nak tengok handset kan dengan untuk Quran? Handset betul? Okey, handset. Aplikasi Quran pun ada. Ni buka handset, Quran pun ada, Instagram pun ada, TikTok ada, Twitter ada, Facebook pun ada. Duk berlawan. Nak buka Quran kan, nak buka Facebook. Cek diri. Yang tu je, tak payah pergi jauh. Tak usah tengok orang lain, tengok diri sendiri. Dan Nabi pun kata, illa rasmu. Hanya tinggal penulisan dia saja. Inilah akhir zaman. Tuan-tuan, tak rugi baca Quran, tuan-tuan. Taklah nak sebut benda ni. Banyak kali kita sebut. Mati hari ni, simpan hari ni, mati pukul 8.45, tengah sembahyang syak lagi pakai mati semua. Contoh. Kalau tanya siapa nak mati, tak ada orang nak mati. Kalau saya tanya tuan-tuan lah, agak-agak esok mati tak? Dah ustaz, muda lagi ni, baru 35 mati pedia. Tak payah tanya 35, tanya hak umur 80 pun, agak-agak mati dah esok. Tak lagi kot. Tanyalah umur berapa pun, mereka takkan habak mereka mati esok. Betul. Siapa kata nak mati esok? Tak ada. Kan? Tapi itulah janji Allah. Kan itulah Allah Taala nak habak. Kita takkan pernah mengetahui, Nabi habak takkan pernah mengetahui hang mati esok ataupun tidak. Tak tahu bila lagi, sama ada hang hidup ataupun tidak esok, ataupun di mana hang mati tak tahu. Tanya semua orang, mesti orang kata takkan. Tapi abang saya tuan-tuan, kalau ditakdirkan oleh Allah kita mati dalam masa terdekat ni, satu yang saya suka sebut, saya selalu sebut itu, dia sebut, kalau ditakdirkan oleh Allah hari ni tuan-tuan kita meninggal dunia, siapa jamin kita boleh hidup sampai ke 12 lagi? Tak ada siapa bagi jaminan. Tak ada siapa boleh bagi jaminan. Kita ambil contoh, orang yang mati aksiden, dia tahu dia pernah mati waktu tu? Tak tahu. 2 minggu sudah sebelum mana sambutan hari kemerdekaan, seorang tentera perempuan yang melakukan latihan kawat di Tanjung Piandang, umur 29, mati tengah kawat. Kalau ikut logik dia tentera kot tuan-tuan, takkan tak fit. Mereka bukannya jenis macam kita kayuh basikal setahun sekali. Mereka pagi-pagi mesti mereka punya ada latihan kira. Tapi ditakdirkan oleh Allah mati muda perempuan, 29 umur. Tak salah 29-28 gitu. Agak-agak tuan-tuan, dia tahu nak mati hari tu.
Tak tahu. Accident? Tak tahu. Nak abang apa? Kita pun sama. Kita pun akan mati dalam keadaan kita tak tahu patut tu kita mati. Tanyalah Pak Long yang mati ketika mana tengah semayang di Kuala Kerai. Kuala Kerai ke? Yang semayang, tengah semayang dia mati tu. Yang bau-bau ni viral tu. Yang bau rokok-rokok, dia sakit jantung, dia sujud, betul dia cuba bangkit balik tu. Tuan-tuan, husnul khatimah insya-Allah. Dan kesudahan yang sangat baik tengah semayang. That something, mesti ada amalan yang dia buat yang sangat powerful lah. Boleh mati di tempat yang sangat mulia, waktu yang sangat mulia. Mati dalam rumah Allah, waktu solat, Allahu Akbar. Cantik ya. Kita nak lagu tu tak? Mestilah nak. Tanya siapa, semua nak. Tapi tengok cara hidup kita juga lah. Kalau kita ada hidup kat kaki snooker, mati kat situ. Kan kalau kita 24 jam duduk main snooker, takkan nak mati dalam masjid. Cari kat tempat snooker lah, yang tu je. Tuan-tuan, nak abang cerita apa? Mati malam ni, simpan esok. Kita bukan stay Queen Elizabeth, simpan sampai 11 hari, 12 hari, tak ada. Kan, dia tak apalah. Orang tu nak main tengok orang ni 12 hari. Kan. Simpan esok tuan-tuan. Benda yang pertama yang akan bantu kita, Quran. Semua juga. Quran hak kita baca tu lah. Dia janji Nabi kata apa? Quran ni akan bantu kita sampai kita masuk syurga Allah. Saya nak cerita apa? Tuan-tuan buka Quran, tafsir ataupun tuan-tuan boleh buka kitab dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yang mana Ikrimah menafsirkan satu ayat, saya tak ingat ayat apa. Dahsyatnya di mahsyar ni tuan-tuan, kita akan bawa amalan kita dan juga dosa kita. Kita pun akan tahu dosa kita banyak, berat ke mana. Dan kita tahu ni mesti aku kena ni. Kita pun tahu, takut. Kita panggil anak kita, abang, ayah ni baik dah dulu. Anak pun kata, ayah memang sangat baik. Di dunia dulu ayah antara orang yang paling baik. Tolong ayah sangat boleh tak? Bantu ayah. Tuan-tuan, baik macam mana sekalipun anak dengan kita, dia kata apa? Ish, ayah oi, saya pun takut. Dia pun tak boleh nak tolong. Pi pula kita kepada isteri kita. Hak mana ada isteri banyak, dia pi semua isteri dia. Hak mana isteri seorang, buat cara seorang lah. Dia pi ke isteri dia, sayang, abang ni baik tak? Abang adalah lelaki yang paling baik yang pernah sayang kenal sepanjang saya hidup di dunia. Bantu abang saya, boleh tak? Tuan-tuan, macam mana sekalipun sayangnya bini kat kita, dia takkan bantu kita. Apa yang kita bawa, apa yang kita buat di dunia, itu yang kita akan bawa di sana. Tuan-tuan, jadi nak cerita apa? Hebatnya Quran ni, dia akan follow sampai kita masuk syurga. Selagi mana tak masuk syurga tuan-tuan, dia minta pada Allah akan diampunkan dosa kita. Bagus Quran. Tapi sayangnya akhir zaman Quran tu part time. Ataupun cari waktu terdesak aja. Berbeza tuan-tuan. Muhasabah diri tuan-tuan, ni handphone. Saya tanya diri, cek balik diri. Kita belik benda Quran ke benda lain kat handphone kita sepanjang seharian kita hidup kita. Cek yang tu dah tuan-tuan. Ha. Baik, kita habis sikit. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid akhir zaman dibina dengan megah, kelengkapan yang cantik, teknologi yang canggih, binaan yang hebat. Ada taman, ada swimming pool, ada kafe apa semua. Kharabun minal huda. Orang tak apa nak main sangat, jauh pada hidayah Allah. Kan bina besar-besar engkau. Kan tambah-tambahan pula lah ni, orang duk kalut nak bagi dapat masjid apa bintang lah apa semua, yang tu pun satu pasal juga. Kan dia tanggungjawab pengurusan masjid ni fikir satu je, macam mana nak mengimarahkan rumah Allah, macam mana nak tarik bagi orang main rumah Allah. Dia kena ikhtiar benda tu je. Kan yang tu. Kalau dia rasa macam oh, lagi cantik mai tak apa, tapi kalau dia buat fikir nak buat cantik ni sebab nak dapat penarafan dan sebagainya, tak payahlah simpanan niat tu. Dan target dia nak bagi orang main rumah Allah. Orang main rumah Allah dia berjaya.
sebagai ketua masjid kan, yang tu tuan-tuan. Buatlah. Sebab apa? Akhir zaman masjid kuih kosong. Sampai ada masjid tak ada orang pun ada. Tak usah kira masjid surau pun ada. Kan surau duduk pi masuk satu taman tu taman hebat-hebat. Surau ni Allahu Akbar. Orang pun tak ada. Sungguh cakap. Nak ramai waktu bila? Sembahyang tarawih kot. Sembahyang tarawih pun hari sembahyang tarawih yang pertama, malam pertama. Hak tu ramai, berduyun orang ramai. Nak tengok orang ramai kat masjid ni waktu bila? Buat dua hari je. Yang pertama malam pertama tarawih, yang kedua sembahyang raya. Sama ada sembahyang raya Aidilfitri ataupun sembahyang Ailadha. Hak tu berduyun. Muka haram tak pernah nampak pun ada. Wih hidup lagi. Ada, kita ada saja tak mai. Lah boleh buat ayat saja tak mai. Kan tuan-tuan. Jangan sampai teruk sangat sampai tanya, ni pengurusi masjid mana satu ah? Allah, teruk sangat. Pengurusi masjid tak apa lagi. Kokok dia tak kenal. Tok Imam. Kalau dia memang tanya, pak dia mati, ni Tok Imam yang mana satu ah? Rasa nak penumbuk muka. Ni Tok Imam mana satu pasal apa? Saya nak minta buat tahlil sikit. Nasib baik Pak Hang mati. Kalau Pak Hang tak mati, Hang tak masjid kok. Mudah faham ayat tu. Nasib baik Pak dia mati, dia mai cari kat Tok Imam. Kau Tok Imam haram tak kenal tu. Tok Imam tu. Mai tanya, ni Tok Imam ke? Tak, saya bendahari. Mana satu Tok Imam? Allah, hak mana tak kenal tu tuan-tuan. Taubat terus ya. Bukan taubat sikit-sikit, taubatan nasuha terus lah. Abang saya siap. Kan yang tu. Dan Nabi kata penghabisannya, ulama'uhum syarrum man tahta adyamis sama min indihim takhruju fitnah wa fihim ta'ud. Ulama akhir zaman nanti adalah sejahat-jahat manusia yang berada di bawah langit. Daripada mereka lah akan keluar fitnah-fitnah. Dan kepada mereka juga fitnah itu akan kembali. Rawahul Baihaqi. Yang dikatakan itu adalah ulama su. Ulama yang jahat yang menjual agama. Semata-mata nak dapat habuan dunia. Melambak tuan-tuan agamawan. Kita tengok nak habang saya siap tuan-tuan. Yang akhir zaman ni, yang gila jawatan pun di kalangan para ulama. Yang gila jawatan. Para agamawan, para cendekiawan, orang yang alim. Title doktor, title apa macam-macam, syekh dan sebagainya. Tengok, lain macam pula dia ni. Tuan-tuan. Mereka juga yang akan berkeluar huru-hara. Kan? Contoh saya bagi. Hari ni ada 3-4 orang, bukan 3-4 orang, 3-4 soalan daripada orang yang sama. Dia post dalam status WhatsApp dia, saya pun komen lah. Bukan lagu ni fahaman dia. Contoh, hari ni dia bubuh pasal tahlil itu bid'ah. Dia bubuh seru banyak panjang. Saya bubuh komen sikit kat dia. Bukan ini fahaman dia. Allah, Assalamualaikum Ustaz. Dia bagi salam. Kita pun bagi tahu terang. Ustaz talqin macam mana pula Ustaz talqin? Saya pun terang, talqin itu adalah perkara yang sunat. Sunnah pada 4 mazhab. Tuan-tuan fikirlah. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi semua mengatakan talqin itu sunat. Cuma sampai Malaysia mungkin dia nak tukar nama ke jadi tazkirah, terpulang pada dia lah. Kan orang kita ni tukar nama sikit jadi halal. Kan kalau pakai nama hak lama dia kata tak boleh buat, tukar nama sikit halal. Kan sebab tu tambah-tambah pula bulan depan kita akan buat sambutan Maulidur Rasul. Dulu dia hak paling marah sekali. Ini adalah bid'ah paling besar, Nabi tak pernah sambut Maulidur Rasul. Alhamdulillah mungkin dia baru jumpa, baru ni keluar kenyataan itu perkara khilafiyah. Kan lembut lagu tu. Kan comel lagu tu. Tuan-tuan, perkara khilafiyah ni maksud apa? Perbezaan pandangan di kalangan ulama. Benda ni tuan-tuan tak payah duk bahas dah. Nak buat, tak mau buat, tak payah dia kata apa. Clear? Yang buat, hang nak buat. Kalau hang nak buat, hang jangan marah orang yang tak buat. Dan orang yang tak buat pula, jangan duk marah orang yang buat. Boleh faham sekali saya ulang? Hak yang buat, jangan marah orang yang tak buat. Hak tak buat pula, jangan duk marah orang yang buat. Kena dua-dua ni kena bagi faham tu. Sehari dia buat, ni pasal apa hang tak buat? Marah orang. Jangan. Hak tak buat pula, jangan kata ke orang yang buat. Ni hang buat, hang tahu dah. Hang buat ni, memang hang duduk dengan Fir'aun mati ni. Aku dah nampak muka hang dengan Fir'aun sebelah-sebelah. Jangan. Nak buat, buat. Tak usah duk marah orang.
Tak mau buat pun tak payah duk buat, tak payah kata kat orang. Apa dia benda khilafiah yang sepatutnya tidak menjadi lagi perbahasan di kalangan masyarakat? Yang pertama saya sebut, selalu saya sebut di mana ni, banyak kali saya sebut. Yang pertama, tahlil. Nak buat, tak mau buat sudah. Clear. Yang kedua, talqin. Yang ketiga, kenuri arwah. Ya, clear. Yang keempat, baca Yasin. Yang kelima, sambutan Maulidur Rasul ataupun sambutan apa-apa, Maulidur Rasul ke, Isra' Mi'raj ke, awal Muharram ke. Clear. Yang keenam, semayang 20 dengan 8 bulan Ramadan. Kan? Oh ustaz, sunnah dia 8. Betul sunnah dia 8, tapi sunnah 8 dalam masa 8 rakaat tu Nabi baca sampai 6 juzuk. Buat sunnah tu daripada Al-Baqarah sampai surah Al-Anfal, Al-An'am dan juga Al-A'raf. Buat bagi betul kan? Clear. Tak payah gaduh. Ni antara perkara khilaf yang duk main di mulut orang. Abang saya tuan-tuan, lepas ni kalau orang main kata lagu tu, raikan semua. Nak buat. Orang kita pun sepasai juga. Satu lagi benda khilaf. Apa tu khatib atau khatib pula. Tok Bilal dia pergi azan 2 kali hari Jumaat. Mula-mula dia azan sekali, masuk waktu, kita pun sembahyang sunat. Kemudian sebelum tok khatib nak naik atas, dia panggil innallaha wa malaikatahu. Tok khatib pun naik atas. Tok khatib bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khatib duduk, Bilal pergi azan sekali lagi. Itu benda khilaf. Nak buat, tak mau buat pun tak apa. Nak abang saya siap, benda-benda khilaf ni tak payah duk balah. Tak perlu dah. Abang siap, tak perlu nak balah. Yang patut kita tengok adalah bagaimana cara untuk bagi anak. Contoh, tadi saya nampak 2-3 orang budak-budak main rumah Allah. Tu belakang kan, duk sanak baru punya buat sleeping belakang tu. Tidur habis. Baby dia kan, dia boleh main rumah Allah. Kita bayar dia main rumah Allah tak? Kan budak-budak main umur 12 tahun duk main, orang tengah kuliah duduk main kat tepuk. Maybe ke dia main. Budak-budak dengan main tu biasalah. Kita pun sama juga. Kecil semua tak pernah main pula. Malah teruk dari kita lagi. Kita teruk dari depan kita main. Biar. Itu yang dia fikir, macam mana nak tarik anak-anak main, macam mana nak bentuk akhlak dia, macam mana nak jadikan umat Islam ni lebih yang tu kita fikir. Benda khilaf ni tak payah gaduh. Habaq saya tak payah balah. Habaq saya siap nak buat. Satu lagi benda khilaf tu, angkat tangan waktu tok khatib baca doa, Allahumma fil muslimina wal muslimat. Hak nak angkat tangan boleh, tak mau angkat pun boleh. Nak amin pelan-pelan. Amin. Jangan duk jerkah tok khatib pula. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Amin. Tak payah. Pelan-pelan cukup. Tok khatib bukan yang pekak. Kan? Pelan-pelan. Nak buat tak buat sudah. Tak payah gaduh. Habang siap yang buat tak payah kata kat orang, ni pasal apa hang tak buat kena arwah. Pak hang baru mati hang tahu tak? Pergi ke dia tak mau buat. Clear. Tak pun esok dia ada wali matul urus. Pasal apa malam ni tak buat tahlil? Rugi. Esok nuri. Mana ni tahlil? Pergi ke dia tak mau buat. Kalau dia buat alhamdulillah lebih baik lah. Kan dia tak mau buat pergi ke dia. Jangan duk marah dia. Yang kita duk marah sebab yalah bila ada tahlil secara automatik adanya makanan free. Kan nasi merah kurang-kurang. Malam ni tak ada nasi talam ya. Itu yang kita ada nasi talam mana tu. Nak kita makan sekali tu. Kan? Buat bila malam ni? Allah. Lepas dah ha. Lepas ni kita buat Rabu kedua ketiga. Kan? Jamu orang makan. Ada Nabi pernah buat lepas kuliah? Tak ada. Tapi bagus tak? Baguslah. Jamu wa at'amut ta'am. Jamu orang makan. Antara amalan yang akan meningkatkan darjat kita di akhirat, di syurga, jamu orang makan. Tapi tak mau buat. Tak payah buat Tak apa, jangan tak apa. Ni kita nak buat. Pasal apa hang tak buat kena arwah? Pasal apa hang tak buat tahlil? Pasal apa hang tak kesian kat pak hang mati tu? Jangan marah orang. Benda khilafiah. Sama juga dengan orang yang tak buat tu. Ni pasal apa hang buat kena arwah? Pasal apa hang buat tahlil? Pasal apa hang buat talqin? Tak duk marah kat orang. Dia nak buat biar dia lah. Bukannya haram pun. Clear. Yang tu bila jadi lagu tu tuan-tuan berbala habis semua orang kalau kita duk kerah masing-masing.
Jadi sama juga dengan yang baru-baru ni kenyataan. Dulu kata Maulid Rasul itu benda yang sangat bid'ah yang boleh membawa kita ke neraka Allah. Oh, sampai tahu tu lah. Kan? Sampai ada yang mau dalam kenyataan siapa yang pergi ziarah kubur apa semua puak-puak ni mau kena sembelih buang. Sampai tahu tu. Kan tuan-tuan? Faham tuan-tuan? Kita raikan semua pandangan. Jadi bila akhir zaman ada ulama yang kadang-kadang benda-benda lagu tu dia nak gaduh. Benda-benda yang patut dia tegur dia buat tak tahu. Itu yang faham. Tuan-tuan, akhir zaman memang kadang-kadang tu kadang-kadang kalam ulama su' bukan semua ulama lah. Ni ulama su' tu maksud dia ulama yang faham bahasa kita, ulama yang jahat. Depa bawa keluar kalam ni, kalam yang menguntungkan depa di dunia saja. Hak mana tak ada untung, sorry, tak ada pasal. Yang tu. Ada untung, ada jawatan, ada income, boleh. Tak ada tu, tak ada pasal. Dan akhirnya berbalahlah di kalangan masyarakat yang jahil ni. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada kejahilan dan kerosakan di akhir zaman ini. Kita berhenti dekat ini. Jadi kita sambung pada hadis yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami agar kami semua melalui jalan yang benar itu, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, yang dosa itu dosa, yang batil itu batil, yang zalim itu zalim. Lindungilah kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada melalui jalan yang salah, berdosa, batil dan zalim itu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan sifat-Mu yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami mohon padamu, ya Allah, kurniakan seluruh kebaikan di atas muka bumi ini kepada kami, ya Allah. Kurniakan juga kepada kami seluruh kebaikan di akhirat sana nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan sifat-Mu yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami mohon kepadamu, ya Allah, masukkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, kami meminta kepadamu, ya Allah, kami merayu kepadamu, ya Allah, dengan sifat Rahman Rahimu, ya Allah, lindungilah kami, lindungilah kami, lindungilah kami dan seluruh ahli keluarga kami daripada diazab oleh sesaan api neraka-Mu, ya Allah. Terimalah doa kami, ya Allah. Terimalah hajat kami, ya Allah. Terimalah iktikaf kami pada malam ini, ya Allah. Terimalah pembacaan kami, ya Allah. Terimalah sedekah yang kami lakukan pada malam ini dan sebelumnya. Jadikanlah ianya sedekatun jariyatun, pahala yang terus mengalir, berjalan walaupun kami telah meninggalkan dunia ini nanti, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.